Connection established. Access granted. Indah berbalam si awan petang, terdengar siulan si burung pekakak. Salam sembah, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Zufairi bin Syamsul Kahar dari Option Pendidikan Seni Visual akan mendiskusikan tajuk implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik di bawah kod kursus GPPP 1092 yakni pengantar pengajian pendidikan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita lihat satu persatu topik yang bakal saya kupaskan dalam diskusi kali ini. Topik yang pertama berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang mana saya akan kupaskan berkaitan definisi PPPM. Dan topik yang kedua pula ialah berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yakni 3 aspek iaitu 3 gelombang, 5 aspirasi SPN serta 6 aspirasi murid. Topik yang seterusnya ialah berkaitan implikasi terhadap pendidikan negara iaitu berkaitan kurikulum, murid dan guru. Serta topik yang terakhir ialah berkaitan pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Maka dengan itu, marilah kita menelusuri topik kita yang pertama yakni Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini merupakan cetusan ilham daripada mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ianya telah dilancarkan pada 6 September 2013 oleh YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ia mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dan prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam mendatangkan pulangan terbaik modal insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Pendidikan memainkan peranan dalam membentuk kualiti generasi baharu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran peradaban global. Oleh hal yang sedemikian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah berfokuskan kepada pembangunan serta perkembangan dan menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus seperti yang berikut. Yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti dan merapatkan jurang pencapaian ekuiti, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Objektif yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan
bagi tempoh yang akan datang. Dan objektif PPPM yang terakhir adalah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Dengan itu, bagi menjadikan objektif khusus ini tercapai, PPPM telah pun melaksanakan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang. 3 gelombang itu merangkumi kepada gelombang pertama, gelombang kedua serta gelombang ketiga. Oleh hal yang sedemikian, mari kita mengenali lebih mendalam apa itu 3 gelombang. Oleh itu, gelombang yang pertama bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Menjelang akhir gelombang pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Oleh itu, pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan adalah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi tumpuan kepada kemahiran utama serta membimbing guru secara khusus untuk meningkatkan taraf guru khususnya dalam mata pelajaran teras. Dan yang terakhir sekali adalah standard kemasukan yang lebih tinggi untuk guru bahasa. Seterusnya, mari kita lihat apa itu gelombang kedua. Gelombang kedua ini bermula pada tahun 2016 sehingga 2020 di mana kementerian melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang pertama. Antaranya, pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Seterusnya, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang kedua ini termasuklah memacu peningkatan sistem, meluaskan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru menambah ilmu dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika, kerohanian dan identiti nasional, serta memberi kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah latihan perkhidmatan. Fasa yang terakhir dalam gelombang ini merupakan gelombang ketiga yang bermula pada tahun 2021 sehinggalah pada tahun 2025 akan datang. Gelombang ketiga ini memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru, pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian ini juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran dalam usaha membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Oleh itu, terdapat beberapa pelan tindakan yang dirancang untuklah melaksanakan gelombang ketiga ini, termasuklah melangkah ke arah kecemerlangan melalui tadbir urus diri yang lebih baik,
meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dan membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih luas dari pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan untuk sekolah yang lebih baik. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsi berkaitan salah satu perkara yang ditekankan atau diutamakan dalam sistem pendidikan negara kita yang merujuk kepada elemen yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, iaitu aspirasi pendidikan. Umum sedia maklum, aspirasi bermaksud keinginan yang kuat atau cita-cita. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Mari kita lihat berkaitan akses. Akses itu merujuk kepada kejayaan, di mana setiap kanak-kanak Malaysia berhak mendapat pendidikan yang membolehkan mereka mencapai potensi sepenuhnya. Seterusnya ialah kualiti. Kualiti itu merujuk kepada standard antarabangsa, yakni setiap kanak-kanak akan mendapat akses kepada pendidikan bertaraf dunia yang mempunyai ciri khas Malaysia dan setanding dengan sistem antarabangsa yang baik. Seterusnya, equity. Equity itu merujuk kepada apa? Equity itu merujuk kepada untuk semua murid, di mana sistem sekolah berprestasi tinggi menyediakan pendidikan terbaik yang mungkin untuk setiap kanak-kanak tanpa mengira lokasi, jantina atau status sosioekonomi mereka. Seterusnya ialah perpaduan. Perpaduan ini merujuk kepada memupuk perpaduan dalam kalangan murid, di mana pelajar belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian dengan melibatkan diri dengan orang dari pelbagai sosial, agama dan usul teknik. 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir ialah kecekapan, iaitu pelaksanaan kecekapan yang tinggi. Sistem pendidikan Malaysia dari segi sejarah telah dibiayai dengan baik. Peningkatan dalam prestasi pelajar tidak selalu seiring dengan sumber yang dilabur. Seterusnya, kita akan membincangkan fasa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang terakhir, iaitu 6 aspirasi murid, di mana sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Dalam konteks PPPM, khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia menggariskan 6 aspirasi bagi murid atau pelajar, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Oleh hal yang sedemikian, mari kita pelajari berkaitan 6 aspirasi murid secara terperinci. Yang pertama adalah berkaitan pengetahuan, yang bermaksud setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dapat dijana. Yang seterusnya ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini merupakan satu pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara.
Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara, serta kelangsungan pada masa hadapan. Di samping itu, aspirasi murid ini juga merupakan kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa ini merupakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Keadaan dan senario dalam negara serta dunia amnya pada masa sekarang sudah berubah kerana penguasaan dalam bidang sains dan teknologi akan menentukan survival sesuatu bangsa. Seterusnya, mari kita lihat mengenai etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian, setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21 pada masa kini. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dan yang terakhir sekali berkaitan dengan identiti nasional, di mana rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid, tanpa mengira latar belakang, etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat, harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Setelah kita pelajari mengenai pelan pembangunan pendidikan Malaysia, marilah kita beralih arah kepada implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Sebelum kita melangkah ke arah yang lebih jauh, marilah kita menelusuri definisinya terlebih dahulu. Demi menyahut kesukaran reformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, guru merupakan tenaga utama di sebalik pembangunan pendidikan. Guru hendaklah memainkan peranan dalam pembangunan pendidikan negara dengan memastikan generasi muda mendapat pendidikan berkualiti selaras dengan pendidikan global. Untuk menjadi seorang pendidik yang berkaliber, kita perlulah mempunyai beberapa aspek. Antaranya adalah kemahiran teknologi, di mana anjakan transformasi ketujuh dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah wajar disambut dengan minda positif oleh guru. Guru perlu mengaplikasikan pengetahuan tentang mata pelajaran kandungan, pengajaran dan pembelajaran teknologi serta untuk memudahkan dan mencetuskan pengalaman pembelajaran pelajar, kreativiti dan inovasi dalam interaksi secara bersemuka dan persekitaran maya yang lebih berkesan. Aspek yang seterusnya ialah pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, di mana profesionalisme guru dalam bilik darjah boleh dilihat dari segi kebolehan mereka, bentuk, kualiti pengajaran, penyusunan pembelajaran dan pemetaan iklim bilik darjah. Kebijaksanaan dan penyelidikan dalam perancangan penyeliaan, arahan, galakan dan penilaian ini diperlukan untuk membangunkan kecekapan dalam pengurusan dan pengajaran pembelajaran. Aspek yang ketiga pula adalah berkaitan dengan perkembangan profesionalisme, di mana guru harus berani menyelidik pelbagai disiplin ilmu untuk mempelbagaikan pendekatan dan amalan pengajaran yang berjaya dan memastikan pelajar mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang komprehensif, kreatif dan inovatif. Bagi memastikan setiap pelajar belajar selaras dengan kebolehan abad ke-21 ini.
Guru juga harus mempunyai lebih banyak fleksibiliti pedagogi dalam bilik darjah. Aspek yang keempat pula ialah berkaitan dengan mempunyai wawasan. Dalam konteks ini, merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru-guru perlu mempunyai visi yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi agar mampu meningkatkan kejayaan sekolah dan pencapaian pelajar. Aspek yang terakhir adalah guru menjadi role model, di mana guru-guru yang mempunyai idealisme yang tinggi terhadap pengajaran, pelajar dan masyarakat akan menampilkan ciri-ciri personal, interpersonal, profesional, intelektual dan kemahiran dalam pengajaran, pembelajaran dan urusan sehariannya dengan baik. Kesemua ciri-ciri di atas menggambarkan betapa layak dan berkesannya seorang guru tersebut. Sedar tidak sedar, kita pun sudah berada di topik kita yang terakhir, iaitu pembentukan guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ini merupakan satu profesi perguruan, bukan sahaja mengajar ilmu akademik, malah ia melangkaui dimensi-dimensi lain bagi melahirkan dan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan (FPK). Pembangunan model insan seharusnya bermula di peringkat akar umbi lagi. Justeru itu, tidak dapat dinafikan golongan guru memegang amanah besar bagi melahirkan pemimpin masa depan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, keluhuran adab sopan, kemantapan integriti dan sahsiah diri yang unggul. Oleh yang demikian, karisma seorang guru dituntut untuk memberi impak besar kepada pembangunan model insan yang seimbang. Kelunturan akhlak remaja pada masa kini perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak. Sekolah tidak harus dijadikan medan menjuarai kecemerlangan akademik semata-mata, malah ia perlu berperanan dengan lebih berkesan sebagai ejen menyemai nilai-nilai murni ke arah pembentukan sahsiah diri yang teguh. Mendepani cabaran tersebut, amat tepat mereka bergelar guru atau bakal guru mempunyai jiwa sebagai pendidik. Terdapat beberapa ciri-ciri guru yang hebat. Antaranya adalah seorang guru yang bijak, seorang yang gemar memberi galakan, seorang guru yang membimbing, seorang guru yang gemar muhasabah diri serta seorang guru yang mudah menghulurkan bantuan. Maka dengan itu berakhirlah sudah slot diskusi saya pada hari ini. Sebelum menutup tirai diskusi pada hari ini, saya ingin mengungkapkan satu kata-kata, iaitu pengajaran yang baik itu hakikatnya adalah memberikan pertanyaan yang benar lebih daripada memberikan jawapan yang benar. Guru yang baik itu mengajarkan dari hari, bukan dari buku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.